Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita mengadakan live pada pagi ini menggunakan aplikasi TikTok untuk meneruskan bacaan kitab ataupun muzakarah kitab Risalah Al-Misbahul Munir, kitab yang sangat terkenal di kalangan para pelajar pondok khususnya di Malaysia. Baik, kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah sama-samalah kita ulang kaji, mudah-mudahan sedikit sebanyak menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung pada muka surat yang seterusnya lah, insyaAllah. Itulah muka surat 38 muka surat 38. Tajuk dia huraian pada menyatakan perkara-perkara yang wajib diketahui akan dia serta i'tiqad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bermula huraian pada menyatakan perkara-perkara yang wajib diketahui. Bila sebut wajib ni wajib syarak lah. Wajib diketahui akan dia akan perkara-perkara tadi tu serta i'tiqad, serta mengaku di dalam hati. Qala musannif, bermula tiap-tiap barang yang didatang akan dia akan tiap-tiap barang tu didatang oleh Nabi kita. Siapa dia? Badal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan daripada ni, kalau ilmu bahasa Arab dipanggil bayan. Dia nak terang barang tu apa dia? Daripada segala pekerjaan agama, yakni daripada perkara-perkara yang ghaib, daripada segala pekerjaan agama dan segala khabar-khabar, yakni cerita-cerita yang mengkhabar ia, yang mencerita ia Nabi dengan segala perkara pekerjaan agama tadi tu, daripada perkara-perkara yang ghaib, yakni perkara-perkara yang tak ada di depan kita. Contohnya seperti syurga, neraka, azab kubur, itu semua dipanggil perkara sam'iyat, perkara yang kita dengar saja melalui Al-Quran, hadis Nabi. Perkara itu juga dipanggil perkara ghaib, perkara yang kita tak pernah lihat dengan mata kepala kita. Dan sebagainya itu dan sebagainya. Baik, itu semuanya iaitulah pekerjaan agama tadi itu, segala khabar-khabar dan juga perkara-perkara yang ghaib tu, semuanya itu wajib syarak ni, wajib atas tiap-tiap mukallaf, sama ada lelaki maupun perempuan, menerima. Kita kena terima lah bila Nabi cerita tentang syurga, tentang neraka, tentang azab kubur, tentang pekerjaan agama, tentang cerita-cerita, kisah-kisah, semua tu kita kena terima, serta i'tiqad, serta mengaku
I'tiqad dan mengaku, samalah. I'tiqad tu mengakulah. Di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf kena terima, kena mengaku dengan sungguh. Dengan sungguh sekalian itu, iaitulah perkara-perkara ghaib, pekerjaan agama, segala cerita-cerita, segala khabar-khabar yang mengkhabar ia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu adalah benar dan kita kena terima serta kena mengaku di dalam hati. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib atas tiap-tiap mukallaf, wajib beriman, yakni wajib percaya dan mengaku di dalam hatinya. Hati tiap-tiap mukallaf itu mengaku apa? Dengan tentu sungguh. Dengan tentu sungguh ada bagi Allah Ta'ala tu beberapa banyak rasul-rasul. Jadi Allah Ta'ala ni mempunyai ramai rasul-rasul dan nabi-nabi. Dan nabi-nabi pun ramai juga. Alaihimussalatu wassalam. Ke atas mereka itulah salawat dan salam. Salat ni yakni rahmat, kasih sayang Allah, wassalam dan kesejahteraan. Dengan kena mengaku tu dengan jalan ijmal. Dengan jalan ijmal. Ijmal ni maknanya kita tahu kata banyak, rasul tu banyak, nabi tu banyak, tapi banyak mana pun kita tak tahulah bilangan yang sebenar tu. Cuma kita tahu kita banyak. Yang tu dipanggil kita tahu atas jalan ijmal, atas jalan borong, atas jalan umum. Baik. Adapun 25 yang disebut di dalam Al-Quran tu, 25 orang rasul yang disebut di dalam Al-Quran itu, maka iaitu wajib, wajib syarak ni, maka itu wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, akan yang 25 tu lah, rasul yang 25 tu, wajib mengetahui akan dia tu dengan tafsil, dengan jalan hurai satu persatu ataupun dengan jalan detail, kena tahu satu persatu yang 25 yang disebut di dalam Quran tu. Yang lain tu kita wajib tahu secara jalan ijmal sahaja. Yang 25 yang disebut dalam Quran tu kena tahu atas jalan tafsil, atas jalan detail, hurai satu persatu. Dan iaitu rasul-rasul yang disebut di dalam Al-Quran 25 tu, Adam, Nabi Adam, yang ni dipanggil Nabi lagi Rasul lah. Nabi Adam, digelar akan dia Abu Bashar, bapa segala manusia. Idris, Nabi Idris. Nuh, Nabi Nuh. Hud, Nabi Hud. Saleh, Nabi Saleh. Ibrahim, Lut, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib. Syuaib ni pak mertua kepada Nabi Musa lah. Syuaib ni, Nabi Syuaib ni pak mertua kepada Nabi Musa. Harun, Musa. Harun dengan Musa ni adalah adik-beradik. Harun ni abang kepada Nabi Musa. Ilyas, Zulkifli, Daud. Nabi Daud adalah manusia yang mula-mula sekali, awal-awal Nabi. Nabi Daud ni adalah awal-awal Nabi yang bina Baitul Maqdis. Nabi Daud. Sulaiman, Sulaiman ni yang jaga Baitul Maqdis. Dia anak Nabi Daud, Sulaiman. Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Muhammad salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Mudah-mudahan memberi rahmat, kasih sayang oleh Allah Ta'ala dan keselamatan nya Allah alaihim, ke atas mereka itu rasul-rasul ajma'in sekalian. Ini doa kita lah. Baik. Jadi kesemua nama-nama yang telah saya sebut tadi itu adalah 25 orang rasul, lagi pula nabi yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf, dan wajib i'tiqad di dalam hati. Tu. Dan yang lebih tinggi pangkat, dan yang lebih tinggi pangkat mereka itu, maknanya di kalangan mereka itu, yang di kalangan 25 orang rasul itu, yang lebih tinggi pangkat dia, apa dia? Siapa dia? Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digelar Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul, iaitulah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi kita adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, tetapi pangkatnya lebih tinggi daripada yang lain. Tu. Bahkan sekalian makhluk, yakni jin ke, malaikat ke, bahkan sekalian makhluk pun ialah yang lebih sekali, yakni Nabi kita tu lebih sekali daripada sekalian makhluk, sama ada jin ke, malaikat ke. Nabi kita tu lebih tinggi pangkat dah, martabat dah di sisi Allah, lebih mulia. Baik. Dan pangkat yang kedua, martabat ataupun pangkat yang kedua yang tinggi adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia ada sangkut paut dengan Nabi kita. Ada susur jalur keturunan. Baik. Dengan Nabi kita. Tu yang kedua, Nabi Ibrahim lah. Dia pangkat tinggi yang kedua. Dan yang ketiga yang ada pangkat tinggi, Nabi Musa. Dan yang keempat pangkat tinggi Nabi Isa. Dan yang kelima pangkat tinggi Nabi Nuh. Yang dinamakan sekalian itu apa dia? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh tu dinamakan sekalian itu ulul azmi. Ulul azmi digelarkan nabi-nabi yang saya sebut tadi tu, digelarkan dengan ulul azmi. Apa dia ulul azmi ni? Erti ulul azmi yang mempunyai banyak susah. Yang mempunyai banyak susah, yakni banyak kena bala, banyak kena cubaan, banyak kena ujian daripada Allah. Tu. Dan banyak sabar. Mereka itu banyak sabar apabila ditimpa ujian. Dan yang lain-lain itu, yakni yang lain daripada lima itulah, lain daripada Nabi Muhammad, lain daripada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, lain daripada yang itu berlebih kurang pangkat mereka itu. Maknanya berlebih kurang lah, lebih kurang pangkat mereka itu, yang tak dapat kita tafsil akan dia, yang tak dapat kita hurai akan dia satu persatu. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, dan setengah daripada yang jadi nabi, yakni yang bukan rasul, hanya jadi nabi itu, dan setengah daripada yang jadi nabi itu Sayyidina Khidir. Sayyidina Khidir ni dia hanyalah nabi dan dia bukan rasul. Baik. Asal makna Khidir ialah hijau. Asal nama Nabi Khidir ialah Bulya bin Mulkan. Bulya bin Mulkan, tu asal nama Nabi Khidir. Baik. Dan Khalid bin Sinan. Khalid bin Sinan juga adalah nabi lah. Yang jarang kita dengar nama dah. Khalid bin Sinan, nabi juga tapi bukan rasul. Yang pertama tadi Nabi Khidir. Khidir nama benar, nama asal dia adalah Bunya bin Mulkan. Nabi Khidir nama asal dia Bunya bin Mulkan. Dia nabi saja, tidak rasul. Dan yang kedua Khalid bin Sinan, juga nabi bukan rasul. Dan Hanzalah bin Safwan. Hanzalah bin Safwan juga nabi lah, bukan rasul. Dan banyak lagi yang kita tak tahulah, banyak lagi yang kita tak tahu dan kita tak pernah dengar nama. Nabi ni banyak. Yang ni yang saya sebut tiga ni adalah nabi lah, bukan rasul. Dan semuanya yang tersebut itu apabila disebut akan dia, nescaya ia tahu dan mengaku. Maknanya nabi-nabi yang telah kita sebut tadi itu rasul. Kalau apabila kita sebut semuanya sekali, nescaya ia, yakni tiap-tiap mukallaf tu tahu, dia tahu dan mengaku, yakni kena mengaku, kena i'tikad ia mukallaf di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf mengaku tu dengan sungguh jadi nabi, dan tidak wajib atas mukallaf menghafaz akan dia, tak wajib hafaz bilangan dia. Cuma bila orang sebut nama tersebut, dia tahu kata tu nabi, tu rasul, dan dia mengaku dalam hati. Tak wajib hafal pun.
Tak wajib, tidak wajib atas mukallaf menghafaz akan dia, akan bilangan-bilangan yang jadi nabi tu. Tak wajib. Cuma bila sebut tu dia tahu kata tu nabi. Tu. Tetapi jika ia mukallaf hafaz, menghafal juga nama-nama nabi tadi tu, maka iaitu terlebih baik, terlebih afdal. Kalau dia hafal lagi baguslah. Kalau dia tak hafal pun tak apa, tak wajib. Maka iaitu menghafaz nama nabi tadi tu terlebih baik daripadanya, daripada tak hafal. Dan setengah daripada yang wajib i'tiqad, mengaku bahawa jadi nabi itu daripada semata-mata, bukan boleh usaha. Jadi nabi itu bukan bangsa usaha, tapi adalah semata-mata kehendak Allah. Maknanya Allah Ta'ala kehendak jadi nabi, maka dia jadi nabi. Maknanya Allah Ta'ala yang lantik, bukan atas usaha diri sendiri dia nak jadi nabi. Tak dapat bagi siapa-siapa berusaha, walau dengan sekuat-kuat usaha sekalipun. Maknanya nak jadi nabi ni bukan kena usaha, walaupun usaha dengan kuat sekalipun tak dapat jadi nabi juga. Yang jadi nabi ini adalah semua kehendak Allah, semua atas Allah yang lantik, bukan dia usaha sendiri, bukan kehendak sendiri, tapi Allah Ta'ala yang pilih, Allah Ta'ala yang lantik. Dan wajib i'tiqad, wajib mengaku pula bahawa kesudahan jadi nabi itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nabi yang terakhir, rasul yang terakhir ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ingat tu, kena i'tiqad macam tu. Maka jika ada sesiapa yang mendakwa, yang mengaku jadi nabi, kemudian yakni selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau lah kita dengar ada orang dok mengaku kata dia tu jadi nabi selepas daripada kewafatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya jadi ia orang yang mendakwa itu, orang yang mengaku jadi nabi itu kafir dengan ijma', yakni tidak ada khilaf di antara ulama lagi. Semua ulama mengatakan orang yang mengaku jadi nabi itu adalah kafir. Dan wajib i'tiqad, wajib mengaku dan mengaku di dalam hati mukallaf akan ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab, yakni banyak kitab yang diturunkan atas beberapa rasul. Maknanya kita wajib i'tiqad kata Allah Ta'ala ni ada banyak kitab yang diturunkan ke atas rasul, ke atas beberapa rasul. Setengah daripada kitab-kitab yang diturunkan tu Taurat. Setengah daripadanya Taurat, kitab Taurat diturunkan bagi Nabi Musa. Kitab Taurat ni diturunkan ke atas Nabi Musa. Dan Injil, yakni kitab Injil bagi Nabi Isa. Kitab Injil diturunkan bagi Nabi Isa. Dan Zabur, kitab Zabur bagi Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan ke atas Nabi Daud. Dan yang akhir sekali Quran, kitab Quran yang kita dah baca tu lah, bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi lain, kitab-kitab yang diturunkan ke atas nabi-nabi yang lain, maka tidak dinamakan kitab, hanya dinamakan suhuf sahaja. Banyak mana pun kita tak tahu. Baik. Jadi yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain dinamakan suhuf sahaja, bukan kitab. Dan wajib i'tiqad, yakni dan mengaku di dalam hati mukallaf tadi bahawa ada bagi Allah Ta'ala tu beberapa banyak malaikat. Jumlah yang sebenar kita tak tahu lah. Jumlah malaikat yang sebenar kita tak tahu. Tak tahu lah. Sebab ulama kata sehingga hari ini pun duk banyak lagi, duk lahir banyak lagi. Tu malaikat. Jumlah yang sebenar kita tak tahu. Tak tahu lah, banyak sungguh. Iaitu malaikat tu. Siapa dia malaikat ni?
satu makhluk. Malaikat ni satu makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala. Jadi malaikat ni juga makhluk Allah. Daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta dia. Dia pelihara akan dia, dijaga akan dia dan malaikat tu daripada mengerja maksiat. Maknanya Allah Ta'ala pelihara para malaikat daripada mengerjakan maksiat. Dan kedosaan. Maknanya tak ada dosa langsung. Maknanya Allah Ta'ala pelihara para malaikat daripada dosa dan daripada mengerjakan maksiat. Dan tidak bersifat mereka itu para malaikat dengan sifat-sifat manusia. Contohnya seperti makan, minum, berkahwin. Maknanya para malaikat ini tak makan, tak minum, tak berkahwin, kerana mereka tidak bersifat dengan sifat manusia. Dan mereka itu, ini para malaikat itu sangat banyak para malaikat itu. Tiada diketahuikan bilangannya malaikat. Maknanya tidak diketahui bilangan yang sebenar, melainkan Allah Ta'ala jua yang mengetahui hakikat sebenar, berapakah jumlah yang sebenar para malaikat tersebut. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Tetapi yang wajib dibilang akan dia, akan malaikat tu, dengan tafsil, dengan hurai satu persatu itu 10. Yang wajib ke atas tiap-tiap mukallaf mempelajari dan i'tikad di dalam hati 10 sahaja malaikat. Yang lain tu bilangan yang sebenar hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kita tak tahu. Iaitu 10 malaikat yang wajib diketahui oleh mukallaf dan mengaku tu. Jibril pun boleh, Jibril pun boleh. Boleh baca. Jibril pun boleh, Jibril pun boleh. Kemudian yang kedua Mikail nama dia. 3 Israfil. Keempat Izrail. 5 Raqib. 6 Atid. Seterusnya Munkar, Nakir, Malik dan Ridwan. Ini nama-nama 10 malaikat yang wajib diketahui oleh tiap-tiap mukallaf serta i'tikad di dalam hati. Dan wajib i'tikad mengaku bahawa syariat Nabi kita, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni syariat itu yakni undang-undang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memansukhkan, yakni membatalkan akan sekalian syariat dan undang-undang bagi segala rasul-rasul yang dahulu. Maknanya syariat Nabi kita telah membatalkan syariat Nabi yang dahululah, dan kekal syariat Nabi kita hingga hari kiamat. Mana syariat Nabi kita ni telah membatalkan syariat-syariat Nabi yang terdahulu, dan syariat Nabi kita ini kekal sehingga ke hari kiamat. Maknanya sekarang ni kita di bawah syariat Nabi kita lah. Dan wajib i'tiqad, wajib mengaku bahawasanya Nabi kita itu daripada bangsa Quraisy. Nabi kita tu berbangsa Quraisy, Arab Quraisy, puak-puak Arab, kerana bahasa Arab itu banyak. Bahasa Arab itu banyak, tetapi yang terlebih mulianya ialah bahasa Quraisy. Bahasa Arab tu banyak, tapi yang lebih mulia adalah bahasa Arab Quraisy. Dan bangsa Arab, Nabi kita tu bangsa Quraisy dan bangsa Arab. Dan nama Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Nama Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Ibn al-Qilab, Kilab ibn al-Marrah, Marrah ibn Ka'ab, Ka'ab ibn Lu'ay ibn bin Ghalib, Ghalib bin Fihrin bin Malik, Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah ibn Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'din bin Adnan. Baik, ini adalah keturunan Nabi kita lah, daripada sebelah bapa, sebelah ayah dia, iaitulah Abdullah naik ke atas. Maknanya Adnan ni dekat-dekat dengan Nabi Ibrahim dah. Maknanya
Nabi Muhammad ni berketurunan daripada Nabi Ibrahim lah. Jadi Adnan ni dia dekat-dekat dah dengan Nabi Ibrahim. Kemudian dan ibunya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama dia Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zarrah bin Kilab hingga akhir. Ni keturunan ibu dah. Dan Abdul Manaf di sebelah ibu itu sepupu dengan Abdul Manaf sebelah bapa sepupu. Abdul Manaf sebelah ibu keturunan itu adalah sepupu kepada Abdul Manaf sebelah bapa. Dan wajib i'tiqad, wajib mengaku pula bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan malam, yakni bawa sekali jasad serta roh. Sekali dengan jasad serta dengan roh, dibawa berjalan malam daripada Makkah Al-Mukarramah kepada Baitul Maqdis. Iaitulah pada 27 Rejab berlaku peristiwa ini pada 27 Rejab. Iaitulah dipanggil Isra' dan Mi'raj. Isra' iaitulah diperjalankan pada waktu malam daripada Baitullah ke Baitul Maqdis. Kalau Mi'raj naik ke langit. Dan daripada Baitul Maqdis kepada langit, yakni dibawa naik kepada langit yang ketujuh yang dipanggil Mi'raj, bermula daripada Baitul Maqdis itulah dan kepada Sidratul Muntaha, maknanya lepas Sidratul Muntaha ini lepas daripada langit yang ketujuh. Iaitulah Sidratul Muntaha maksudnya pokok kayu hujung sekali, suk hujung. Sidratul Muntaha maknanya sepohon pokok kayu yang duduk di hujung sekali. Tu maknanya dia duduk lepas daripada langit yang ketujuh. Kepada Arash, kemudian Arash daripada Sidratul Muntaha kepada Arash. Arash tu dia atas lagi daripada Sidratul Muntaha. Arash tu adalah satu jirim yang sangat besar, sangat besar. Baik. Dan kursi daripada Arash ke kursi dan kepada mustawa, atas sekali mustawa. Kemudian melihat ia Nabi akan Tuhan, dengan ketiadaan berkafiat. Nabi kita melihat Tuhan tapi dengan tak ada kafiat, dengan tak ada cara, tak boleh nak cerita. Macam mana nak cerita tu tak boleh. Tapi Nabi kita melihat Tuhan. Melihat tu dengan ketiadaan berkafiat, dengan ketiadaan nak cerita tak boleh. Tu maksudnya. Nak cerita tak erti, tak boleh. Macam mana tak tahu nak cerita. Tapi Nabi kita melihat Tuhan di mustawa tu. Dan berkata-kata akan dia, yakni berkata-kata Tuhan dengan sifat perkata tu lah akan Nabi kita. Jadi Allah Ta'ala berkata dengan Nabi kita Muhammad, berkata-kata akan dia Nabi oleh Tuhannya, Rabbul Alamin. Jadi Nabi kita ni Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi kita. Dan difardu ke atas Nabi kita tu diperwajibkan sembahyang 5 waktu. Asal dia 50. Yang ni ringkaskan cerita, dikurangkan sehingga 5 waktu. Asal dia 50. Dan beberapa banyak lagi daripada perkara yang wajib diketahui akan perkara serta i'tiqad serta mengaku. Setengah daripada perkara yang wajib diketahui itu wajib atas mukallaf mengetahui, yakni belajar sehingga mengetahui bahawasanya tiap-tiap yang bernyawa itu pasti mati. Allah Ta'ala kata dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti merasai mati, pasti akan mati. Tu kena i'tiqad lah macam tu. Dan wajib i'tiqad, wajib mengaku bahawasanya manusia itu akan dibangkit hidup semula pada hari kiamat. Kena i'tiqad dalam hati, kata manusia yang mati itu semua akan dibangkitkan semula pada hari kiamat nanti.
dan setengah daripadanya daripada perkara yang wajib wajib diketahui, iaitulah dihisab akan segala amalan, yakni dikira-kira akan segala amalan yang baik dan yang jahat, yakni amalan yang baik dihisab, amalan yang jahat pun dihisab. Iaitulah pada hari kiamat nanti. Dan setengah daripadanya daripada perkara yang wajib diketahui, ditimbang akan segala amalan, ditimbang akan segala amalan, yakni amalan kita sama ada amalan yang baik ataupun amalan yang jahat akan ditimbang di akhirat nanti, di atas tempat penimbang yang dipanggil mizan. Dan setengah daripadanya perkara yang wajib diketahui dan i'tiqad, wajib i'tiqad, yakni wajib mengaku bahawasanya lalu sekalian manusia itu di atas jambatan siratal mustaqim, yakni sirat, di atas jambatan sirat. Makna kita wajib i'tiqad, mengaku di dalam hati bahawasanya semua manusia semua manusia tak terkecuali seorang pun akan melintasi, akan melalui di atas jambatan sirat. Maka orang-orang yang awal-awal yang lalu di atas jambatan sirat itu, yang mana di bawahnya adalah api neraka jahanam, yang mana selepas daripada titian sirat itu adalah syurga. Maka orang-orang yang mula-mula sekali lalu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian umat dia, kemudian kita pula lah, iaitu umat. Kemudian daripada itu barulah Nabi Adam dan umat dia. Maknanya orang yang mula-mula sekali akan melintasi titian sirat itu, yang mana di bawahnya adalah api neraka jahanam, dan selepas daripada titian sirat itu adalah syurga, adalah orang yang mula-mula sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat dia. Lepas tu barulah Nabi Adam dan umat masing-masing. Jambatan yang dibentang, jambatan titian sirat itu adalah jambatan yang dibentang, yang di atas mulut neraka. Maknanya jabatan itu diletakkan di atas mulut neraka, iaitulah neraka jahanam. Neraka jahanam, yakni di bawah jambatan itu ada neraka jahanam yang sangat dalam, yang bergaung, yang sangat dalam. Dan setengah daripadanya daripada perkara yang wajib diketahui dan wajib diiktiqad di dalam hati ialah syurga. Syurga adalah tempat nikmat, balasan kepada mereka-mereka yang beriman, yang beramal soleh di dalam dunia. Dan neraka, neraka juga wajib kita i'tiqad, wajib kita mengaku, wajib kita tahu neraka ini adalah tempat seksaan kepada mereka-mereka yang kufur, mereka-mereka yang ingkar dengan perintah Allah, mereka-mereka yang berdosa, mereka-mereka yang munafik. Baik. Dan kedua-dua itu, yakni syurga dan neraka itu sudah ada sekarang. Sekarang ni ada siap dah. Syurga dan neraka tu ada siap dah sekarang ni. Allah Ta'ala cipta ada siap dah syurga dan neraka itu. Allahumma ja'alna, yang ni adalah doa lah, doa. Allahumma ja'alna, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah olehmu akan kami min ahlil jannah, daripada ahli syurga. Allahumma ja'alna, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah olehmu akan kami min ahlil jannah, daripada ahli syurga. Wala taj'alna, dan jangan kamu jadikan kami ya Allah min ahlin nar, daripada ahli neraka. Ini adalah doa lah. Banyakkan baca doa ini selepas daripada kita semayang tu. Dan lain-lain lagi lah perkara-perkara yang wajib atas mukallaf mengiktiqad, mengaku akan dia akan perkara-perkara tadi. Maka hendaklah kamu menuntuti di kitab yang besar-besar. Maknanya kena mengajilah kitab yang besar-besar lagi, yang panjang-panjang huraiannya. Wallahu a'lam. Baik, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sekadar itu dulu live kita pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan
apa yang telah saya kongsikan pada pagi ini, sidang penonton, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian dapat faham dan sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang wajib kita pelajari hingga mengetahui serta i'tiqad di dalam hati. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua ini selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga Firdaus beserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.